Sebelum kita nak jaga haiwan eksotik ni, kita perlu lihat kepada cabaran-cabaran yang bakal kita hadapi sebelum ataupun semasa kita memelihara haiwan eksotik ni lah. Perkara pertama yang kita perlu lihat adalah berkenaan dengan lesen. Kita perlu memohon lesen daripada perhilitan supaya dapat mengelakkan diri kita ni daripada disabitkan hukuman di bawah Akta 716 yang mana boleh dikenakan hukuman denda ataupun penjara. Selain daripada itu, akses kepada veterina yang berpengalaman juga penting. Contohnya apabila haiwan eksotik yang kita jaga tu mengalami masalah kesihatan, dekat mana yang kita boleh rujuk? Sama ada ataupun tidak veterina dalam negara kita yang kita boleh rujuk, ataupun kita perlu rujuk dekat veterina di luar negara. Dan selain daripada itu, kita perlu lihat dari segi penjagaan dia juga. Kita sebagai owner yang menjaga haiwan eksotik tersebut, kita sepatutnya kena kenal pasti haiwan yang kita jagalah. Kita perlu lebih banyak buat pembacaan, lebih banyak belajar berkenaan dengan cara-cara penjagaannya. Sebab haiwan eksotik ni, cara nak jaga dia berbeza dengan haiwan domestik. Jadi lebih banyak kita perlu buat pembacaan. Contohnya dari segi pemakanan, kita kena tahu apa yang haiwan kita makan dan boleh tak kita dapatkan sumber makanan tersebut. Adakah mudah untuk kita akses kepada makanan tersebut ataupun tidak? Dan kita sendiri sebenarnya mampu ataupun tidak untuk memberikan makanan kepada haiwan tersebut. Dan kita tengok juga dari segi cara pegang haiwan. Cara pegang haiwan eksotik ni sangat penting lah. Sebelum kita nak pegang haiwan eksotik ni, kita kena tahu tindak tanduk haiwan tersebut, tingkah laku haiwan tersebut, dan ada ketikanya kita sendiri berhadapan dengan bahaya. Contoh ni lah, kalau kita jaga ular, kita kena tahu cara nak pegang ular. Tak boleh kita nak pegang sesuka hati kita. Ada masa ular itu sendiri boleh membahayakan diri kita. Dari segi komitmen pula, kita sebenarnya perlukan masa khas untuk haiwan yang kita jagalah supaya haiwan itu tidak terabai dari pelbagai segi. Contohnya dari segi makanan, kita perlu ada masa untuk beri makanan kepada dia, beri makanan pada masa yang ditetapkan. Dan dari segi kesihatan, contohnya adakah kita mampu ataupun ada masa untuk menghantar mereka ke klinik, ataupun dari segi kebersihan, adakah kita ada masa untuk bersihkan haiwan tersebut ataupun bersihkan tempat tinggal dia. Dalam masa yang sama, sebenarnya kita kena sediakan tempat tinggal yang selesa, yang luas lah untuk dia, yang sesuai dengan saiz dia. Dan perubahan dan setup tempat tinggal ini juga penting untuk mengelakkan haiwan eksotik ini mudah jatuh sakit ataupun stres. Dan semua ini boleh berlaku sekiranya kita ada kewangan yang mencukupi lah. Jadi kesimpulannya, kita sebenarnya tengok kemampuan kita lah. Kalau kita rasa kita mampu nak jaga haiwan eksotik ni, teruskan jaga. Dan yang paling penting adalah kita kena mohon lesen lah daripada perhilitan kan. Tak boleh kita nak bela sesuka hati. Dan kita sendiri sebelum kita nak jaga, kalau kita ada pasang niat lah, sebelum kita nak jaga, kita kena lihat kepada cabaran-cabaran ini. Adakah kita boleh menghadapi cabaran-cabaran ini semasa kita memelihara haiwan eksotik?